politik yang sudah ada tahun 2023 ni sepatutnya lebih majulah. Kita menghormati federalism, iaitulah negeri-negeri yang mempunyai hak, bukan peruntukan tu diberi secara sukarela, tidak. Bukan peruntukan tu diberikan secara kerana mahu membantu, tak, itu hak. Contohnya grant per kapita yang perlu diberikan kepada negeri-negeri, itu hak. Royalty ataupun peruntukan yang perlu dapat hasil daripada industri oil and gas yang dimajukan di Kelantan dan juga di Terengganu, itu hak. Itu bukan ihsan yang diberikan oleh Perdana Menteri, oleh Kerajaan Persekutuan, tidak. Jadi perkara yang bersifat hak federalism, hak yang perlu diberi pada negeri, itu kalaulah dinafikan, jelas ia akan patah balik kepada zaman di mana federalism tidak dihormati, politik balas dendam, politik yang tidak matang. Jadi kalau ini berlaku, saya yakin lebih mudah untuk Perikatan Nasional menghadapi PRU 16. Jangan ingat, terutamanya penduduk-penduduk, pengundi-pengundi di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ini, bila mereka ditekan, mereka akan mengalah. Kelantan sudah hampir 30 tahun ditekan. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin ditekan, semakin dia melawan. Terengganu pun begitu. Dulu mungkin kita anggap sepenggal, 1999 hingga 2004. Kemudian bila ditekan, maka kalah. Sekarang tidak. Kedah juga begitu. Kalaulah di Kedah itu boleh melahirkan seorang panglima, saudara Sanusi Muhammad Noor, pengundi-pengundi sekarang ni pun sudah ada semangat itu. Jadi saya kalau itulah respon koyak penyokong-penyokong PH dan BN, saya ingat jangan jadikan politik ini kembali ke zaman klasik, di mana adanya tidak menghormati demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat, dahulu PAS menang di Kelantan, kemudian kita menang di Terengganu, kalah pula, tinggal Kelantan sekali lagi. Menang di Kedah, kalah pula di Kedah, tinggal Kelantan sekali lagi. Kemudian tahun 2018 tambah Terengganu, Kelantan Terengganu. Tahun 2020 tambah satu lagi di Kedah bila berlakunya ketidakstabilan politik. Tahun 2022 tambah di Perlis. Sekarang ini Perikatan Nasional dan PAS kita sudah memerintah 4 negeri. 4 negeri ini adalah 4 negeri yang berada di sempadan dengan Thailand. Kita boleh sebut Pakatan Utara. Pakatan Utara. Pakatan Utara ni memperingatkan kita kepada zaman Mujahidin Afghanistan dahulu. Cuma tidaklah kita nak kaitkan dengan zaman itu. Mungkin ada sedikit sempadan dengan Thailand itu yang berada di Perak, iaitulah di Greek. Greek ini pun kalau kita nilai dari segi kecenderungan politiknya sudah berubah kepada Perikatan Nasional. Apabila kerusi parlimen Greek dimenangi oleh Perikatan Nasional, don-donnya dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi lingkaran Pakatan Utara ni kita jangan main-main. Jangan main-main. Ini adalah wilayah baru kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Saya boleh gambarkan kalaulah KXP, lapangan terbang untuk hub penghantaran barang melalui udara berjaya didirikan di Kulim.
pelabuhan Yan yang sudah pun diwar-warkan, bahkan ada cadangan-cadangan yang kuat akan dilaksanakan. Ada sebuah pelabuhan di Yan, yang mungkin di situ akan ada bandar berasaskan getah. Ada juga bandar yang disebut non-ferrous city, ataupun bandar yang menghasilkan barangan bukan besi, logam-logam bukan besi, yang sangat penting sebenarnya untuk banyak, termasuklah bateri kereta EV dan seumpamanya, bateri untuk solar. Yang itu sudah ada dalam, saya yakin sudah ada sewaktu saya di Kementerian Alam Sekitar dan Air dahulu. Ada pihak-pihak yang pernah cuba untuk membawa cadangan-cadangan itu, sebab memerlukan kepada sokongan kementerian dari segi EIA dan seumpamanya. Kemudian kita juga jangan lupa bahawa jajaran ECRL itu, ECRL akan datang daripada Lembah Kelang ini, kemudian dia akan sampai ke Terengganu sehinggalah sampai ke Tumpat. Kita jangan lupa juga bahawa akan adanya CSR, iaitulah Central Spine Routes, yang sudah semakin siap, peratusannya semakin tinggi. Jadi empat negeri ini dengan profil yang berbeza-beza. Kita lihat Terengganu dengan industri oil and gas dia, Kedah dengan jalapan padi dia, dengan industri seperti di Kulim High Tech, yang ada industri automobilnya dan seumpamanya. Kelantan dengan pelancongan dia, ada juga industri oil and gas dia. Perlis begitu juga, ada kelebihan-kelebihan dia. Saya yakin PAS tidak akan berdiam diri. Empat negeri ini akan menjadi suatu wilayah ekonomi yang akan dirancang sebaik-baiknya oleh Perikatan Nasional. Kita akan rancang sebaik-baiknya.